tiba-tiba dia makin dekat kau tu. Kita kelip mata, dia makin dekat. Kelip mata hilang, makin dekat. Kelip mata hilang, makin dekat. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel Story Azzy. Okay, sebelum aku nak start cerita hari ni, aku nak ucapkan thank you kepada yang telah like and subscribe channel aku. Thank you buat banyak. And kepada baru saja yang datang singgah channel aku, jangan lupa like and subscribe. Okay, untuk kisah hari ni aku nak kongsikan 3 cerita seram pengalaman aku sendiri dekat korang. Okay, so jom kita start. Okay, kisah pertama. Okay, kisah ni terjadi masa aku nak tengok wayang tau. Masa ni aku keluar, aku nak tengok wayang. Sebelum masuk tu, tak silap aku tengok wayang ni dekat One City, tak silap. Okay, nama wayang tu Premium X. Sekarang kalau korang pergi, korang singgah situ, wayang tu aku rasa tengah buat renovation lah. Okay, tak silap aku lah, aku keluar situ, tak ingat sangat. Okay, masa tu sebelum nak masuk wayang, okay kan kita dah check dah bagi tiket apa benda semua, dah scan, dia tengok kan. Okay, sebelum nak masuk panggung tu, aku nak pergi toilet tau. So barang-barang aku semua aku tinggal lah dekat panggung. Aku pas dekat laki aku masa tu. Okay, so aku pergilah. Ni kisah dah lama dah, aku tak ingat lah bila kan. So aku pergilah toilet. Okay, toilet dia dekat ujung sekali tau. Okay, toilet dia tu bersih, tak kotor. Tapi memang hujung dunia lah. Kalau kata panggung tu ada 12 kan, dia hujung-hujung sekali. Dia bukannya dekat tengah ke, dekat mula-mula ke, tak, di belah hujung. So bila dah hujung tu, tak ramailah yang masuk. Ni aku ingat ni. Okay, bila aku dah pergi toilet tu, aku dah masuk. Okay, dia ada 2 pintu tau. Dia ada 2 pintu. So pintu dia tu bila macam mana, bila kau masuk, dia tutup, tepi dia tu macam ada getah tau. Dekat tepi pintu tu dia ada getah. So ada getah. So kau lock lah. Kau lock. Kalau ikutkan betul-betul, kat celah-celah getah tu kita boleh tengok tau. Macam boleh perasan lah siapa ada kat dalam ke, siapa ada kat luar ke. Sebab getah tu tak rapat tau. Okay, nak dijadikan cerita, aku dah masuk apa semua kan. Toilet dia belah hujung. So bila belah hujung, tak adalah dengar sangat bunyi-bunyi macam bunyi panggung wayang tu, bunyi iklan ke apa kan. Kan kadang kita masuk toilet dekat wayang lain, kadang-kadang tu kita dengar juga bunyi-bunyi kan. Okay, so ni tak dengar bunyi apa. So bila aku dah masuk toilet tu, aku dah settle semua, aku dah settle buang air apa benda jadah semua tu, aku nak keluar. Ini yang aku tahu, aku kunci pintu. So getah tu dia macam ni tau. Okay, ni pintu, ni getah kat tepi pintu ni. So bila kata kita nak keluar ke, kita akan buka macam ni sebab getah tu belah dalam kan. So kita buka daripada belah dalam. So buka daripada belah dalam, kita teruslah boleh keluar kan. Tapi getah ni, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia daripada belah dalam. Dia bukan luar tau. Kalau luar kita tolak keluar macam tu je lah kan. Okay, ni daripada dalam. So sepatutnya bila aku dah buka kunci, aku boleh buka dan terus keluar. Tapi ini aku dah buka lock, aku nak keluar, dia stuck tau. Dia tak boleh. Aku macam pelik kan, kenapa tak boleh? Apa pasal tak boleh buka kan pintu ni? So aku puas lah, aku buka lock, aku tutup balik, aku tarik. Satu masalah pintu ni, dia tak ada pemegang tau. So kau nak tarik tu, kau terpaksa pegang kunci tu untuk tarik tau. So puas lah aku tarik kan. Tapi tak buka juga. Lepas tu aku try tarik daripada atas. Tarik daripada atas pun tak buka juga. Aku tarik daripada bawah sebab aku fikir bawah tu kan ada macam lubang kan, kita boleh nampak luar. So aku tarik macam tu, tak buka juga. Kau tahu tak? So aku dah macam, aduh apa hal ni kan. Aku fikir wayang dah nak start dah ni, aku duduk terstuck dalam ni lagi kan, tak keluar-keluar. Lepas tu aku try pula tolak. Aku try tolak keluar, tak boleh juga. Stuck.
Dia macam aku puas lah duk goyang-goyang pintu tu macam nak roboh, kau tahu tak? Korang tahu tak, macam pam macam tu kan. So tak buka juga. Lepas tu aku macam, aku ketuk aku ketuk je, aku tak kisah. Harap ada orang dengar. Aku cakap, hello, siapa dekat luar sana? Hello. Aku cakap, tolong, siapa dekat luar sana? Tolong saya. Aku terpaksa cakap macam tu, kau tahu tak? Untuk aku boleh keluar daripada bilik air, daripada toilet tu. Puas aku duduk jerit. Aku tak tahu berapa kuat aku jerit. Tapi seorang pun tak dengar apa aku jerit. Aku minta tolong. Aku call laki aku pun, dia pun boleh pula tak angkat. Dia boleh tak angkat. So aku macam, aduh, apa benda aku nak buat ni. Lepas tu aku ada dengar tau dekat luar. Memang dekat sangat dengan toilet yang aku masuk ni. Aku dengar macam ada orang berjalan. So aku fikir, okey lah kan, ada orang nak masuk toilet, boleh lah tolong aku kan. Kalau aku cakap tolong apa kan. Lepas tu aku fikir, sebelum tu aku fikir macam nak panjat jamban tu untuk tengok sebelah tau. Tapi bila fikir balik kan, dengan keberatan diri aku ni kan, tak pasal pecah pula mangkuk jamban tu kan. So tak adalah aku nak panjat. Apa yang aku boleh buat, aku minta tolong. Tu je lah kan. So aku dengarlah suara. Aku dengar suara macam orang bercakap-cakap kat luar. Macam dengarlah suara tapak kaki semua kan. Aku jerit lagi, tolong saya. Saya terstuck. Saya stuck kat sini. Tolong buka ni, boleh tak? Tapi seorang pun tak muncul juga. Aku dah, ya Allah, aku tak tahulah berapa lama aku dalam toilet tu. Aku rasa dekat setengah jam. Aku rasa cerita pun dah start dah. Dekat setengah jam dalam tu aku duk jerit-jerit tolong. Aku duk hempah pintu tu, tak buka-buka juga. Lepas tu bila aku fikir nak baca doa dalam toilet pula kan. Itu macam, aduh, apa aku nak buat ni. Tiba-tiba aku dengar macam ada orang nak masuk bilik air tu. Tak bunyi. Lepas tu tiba-tiba je bau dia, nak kata wangi tak wangi, nak kata busuk tak busuk. Lepas tu aku macam, hello, ada orang ke? Excuse me, ada orang ke? Boleh tak tolong tolak pintu ni, saya tak boleh keluar lah. Aku cakap macam tu. Lepas aku diam kan. Aku dengar bunyi tapi tak ada orang. Aku dah macam, aku dah start seram lah. Kau tahu tak, time tu dah bulu roma semua dah naik lah. Aku dah macam, aduh, macam mana ni kan, macam mana aku nak keluar ni. Duk terfikir macam mana aku nak buat ni kan. Lepas tu aku duk gegar lagi kuat. Hello, aku jerit, tolong saya. Aku jerit lagi, kau ni betul-betul kuat punya, sampai nak terkeluar, nak tekak aku menjerit. Tapi sama juga, tak ada orang yang datang tolong. Then bau tu makin kuat. Bunyi tapak kaki tu pun ada. Tapi aku pelik, tak ada seorang pun yang ada kat situ. Tapi bunyi dengan bau tu tak datang daripada mana aku tak tahu. So ni aku apa nak jadi lantak lah kan. Aku baca je kuat-kuat. Aku baca dalam hati. Aku baca kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Aku baca ayat kursi semua. Aku tarik macam tu. Pam. Senang terus terbuka, aku tahu tak. Lepas tu kan aku cakap, aku terkejut. Padahal tadi punya kuat aku tarik sebab macam ada orang tahan tu pintu tu. Aku tarik pam. Memang dia tak boleh buka. Ini aku Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca juga kan. Lepas tu dalam hati aku baca, aku harap, ya Allah, tolonglah aku nak keluar semua kan. Aku buka. Terus macam senang gila. Terus terbuka. Aku cakap, ya Allah, apa jadi ni kan. Aku tertanya. Lepas tu aku basuh tangan semua, aku keluar. Aku tengok dekat luar toilet tu dah senyap apa semua. Lepas tu ada satu lampu ni pun tutup dengan tak ada orangnya. Bunyi wayang apa pun tak dengar. Aku cakap, ya Allah, siapa tadi yang aku dengar tapak kaki dengan suara apa semua tu, dengan bau lagi. Itu sumpah aku rasa, lepas keluar toilet tu memang aku lari terus masuk panggung wayang lah. Lepas tu aku cerita kat lelaki aku, dia boleh,
Dia dengar lepas tu tak ada perasaan pun, tahu tak. Bila aku tanya kenapa tak earphone, dia cakap oh dalam poket, cerita dah start, abang tak dengar. Ziyut So itulah cerita pertama yang aku nak kongsikan kat korang. Okey, kisah kedua. Okey, kisah ni terjadi masa nak cuti raya. Tahun bila tu aku tak ingat. Nak cuti cuti malam raya ke atau malam pertama raya ke, macam tu lah, lebih kurang lah kan. Aku tak ingat. Okay, kampung aku dekat Port Dickson tau. So malam tu aku, mak aku, family aku semualah, dengan rasanya family sepupu aku pun ada sekali lah. Kita orang tidur kat rumah adik nenek aku. So adik nenek aku ni kita orang panggil ibu. Okay, rumah dia, kalau korang rumah dia macam mana, kalau korang lalu PD tu, korang memang tahu kot. Aku rasa setiap siapa yang lalu PD dekat nak pergi pantai tu kan, pantai PD tu, mesti akan ternampak rumah dia tau. Okay, rumah dia ni rumah bawah je, rumah teres bawah je kan. Dan depan rumah dia ada satu pokok besar, pokok sagu tau. Okay, sebelah rumah dia macam ada bukit. Ada bukit sikit, sebelah tu dah kubur. So kalau malam kan, kau pergi ke dapur ke apa ke, agak seram lah kalau nak mandi kat toilet. Ni apa, adik nenek aku tu nak pergi ke dapur memang seram lah, sebab sebelah kubur je kan. So nak dijadikan cerita. Okey, malam tu dalam pukul, aku rasa dekat pukul 11 lebih kot. Okey, masa tu kereta pun macam dah tak banyak Kereta dah tak banyak apa semua. So kita orang lepak-lepak dekat ruang tamu semua, tengok TV apa semua. Ada yang dah masuk tidur, ada yang masa tu zaman ni phone pun pakai SMS lagi lah, WhatsApp pejadah semua tu tak ada lagi lah. So ada yang main game kat iPhone, ada yang tengok TV, ada yang dah tidur. Tapi dalam nak dekat pukul 12 lebih macam tu lah, aku, adik aku, ayah aku, mak aku tak tidur lagi tau. Tak silap aku, sepupu aku semua yang lain semua dah tidur. Dengan adik nenek aku pun dah tidur lah. Biasa orang tua tidur awal kan. Okay, lepas tu okay, dekat ruang tamu nenek aku ni, nenek saudara aku ni lah kan, kat ruang tamu ibu ni ada macam ni lah, dia sofa. Lepas tu dekat belakang sofa tu ada tingkap tau. Ada tingkap. So ada 3 tingkap yang jenis lama yang kita, yang apa, macam satu-satu tu kan, yang kita buka macam tu kan. Okay, ini mak aku lah. Mak aku perasan, mak tengah tengok TV yang tiba-tiba mak aku terpandang kat tingkap macam, terpandang macam tu. Lepas tu apa tu? Aku tegur tau. So aku macam apa benda mak, apa benda kan. Lepas tu tak, tadi mak aku cakap apa, tadi mama nampak macam ada benda putih lalu dekat tingkap. Dia macam sekali macam laju tu. Mama ni biar betul kan, aku cakap ni dah pukul berapa je dengan main kan. Lepas tu betul kan. Lepas tu masa tu ayah aku rasa dah tidur-tidur, macam baru-baru nak tidur lah kan. So aku dengan adik aku beranikan diri kita orang jenguk tingkap. Kita orang, okay, tingkap kalau korang ingat, kalau korang perasan kan, tingkap jenis buka sesuatu tu kan, bawah sekali kan kita boleh tengok halus, kita boleh tengok luar kan. Okay, ini aku ingat aku tak buka habis tau. Aku tengok, okay, aku tengok dekat bawah tingkap tu, tiba-tiba ada satu susuk tubuh yang besar berwarna putih berikat atas kepala. Dia berdiri dekat dengan bukit yang berhampiran dengan kubur. So aku dengan adik aku, kita orang terus terpandang ke belah kanan tau. Sebab bukit tu belah kanan, kita orang terpandang. Kita macam astagfirullahaladzim, apa tu? Kita orang perhati betul-betul kan. Dia punya besar, memang besar sangat-sangat, kau tahu, dia tinggi besar. So masa tempat dia berdiri tu, kat sebelah tu ada, macam dulu ibu aku buat kedai makan tau. Kedai ada jual nasi lemak, ada jual roti canai. So siapa nak pergi laut ke apa kan, nak sarapan kan, mesti singgah situ kan. So dia berdiri dekat dengan pondok tu.
aku rasa nak dekat sama level tinggi, kau tahu tak? Memang tinggi, besar. And dia punya bawah dia, punjut bawah dia tu, dia macam, kalau orang menyamar kita boleh lah nampak bentuk kaki kan. Ini tak. Ini dia macam, okay, dia berikat. Dia punya yang bawah-bawah tu, dia macam, ini tanah, dia macam tu je. Dia macam, nak kata terapung, tak terapung, nak kata pijak, tak pijak. Macam tu lah kan. So, aku dengan adik aku dah terpandang. Ish, Astaghfirullahaladzim. So, kita orang dua klik, macam kelip je mata, dia hilang tau. Kau tahu tak? Dia bukannya, kita orang tak nampak dia melompat ke, berguling ke, tak ada. Dia klik je mata, dia hilang. Tiba-tiba dia hilang, dia muncul pula dekat tempat lain. Dia muncul dekat pokok sagu yang besar tu. Dia macam, apa hal ni kan? Kita orang klik mata lagi, dia hilang. Tiba-tiba dia makin dekat, kau tahu. Kita klik mata, dia makin dekat. Klik mata, hilang, makin dekat. Klik mata, hilang, makin dekat. Daripada pokok sagu tu, tiba-tiba makin hampir dekat dengan rumah ni, ibu aku ni, nenek saudara aku ni lah kan. Tiba-tiba dia dah dekat dengan tangga. So nak naik ke dekat rumah nenek aku ni, kalau nak naik, dia ada tangga dulu tau. Nak naik tangga tu baru ada rumah-rumah tau. Tiba-tiba dia dekat dengan buai dulu. Buai tu belah hujung. Tiba klik mata, dia berdiri dekat buai. Klik mata dekat tangga. Aku cengah adik aku, ya Allah, dia makin dekat ni kan. Muka dia tak nampak tau. Dia macam mana? Figure dia memang nampak lah besar, berikat semua. Tapi muka dia macam dia bertutup. Dia macam bertutup macam tu, separuh macam tu kan. Tak nampak pun rupa dia. Lepas tu aku macam, Mama apa? Cuk, aku cakap macam tu. Lepas tu aku cepat kejut, Ya bangun. Yang tak sangkanya, mula-mula mak aku nampak. Okey, yang masalahnya Encik Po tu, aku dengan adik aku nampak sekali. So benda tu memang betul-betul nak kacau lah kan. Encik tak sangka sampai 2 orang sekali boleh nampak. So kita orang kejut ayah aku. Ya dia ni. Dia kejut ayah aku, terus bangun. Ayah aku buka tingkap tau. Dia punya berani, dia pergi buka tingkap, dia jenguk. Lepas tu dia tutup. Ya macam ni ada lagi. Ada. Ayah aku cakap, dia tengah berdiri, dia dekat situ. Dia berdiri kat situ, tunggu masa nak masuk. Dia tunggu orang keluar, ataupun mungkin dia nak ikut orang masuk dalam rumah. Aku macam, ya Allah, kau tahu tak betapa seramnya malam tu. Walaupun mak aku, adik aku tak tidur lagi, tapi kita orang macam dah menggigil lah tengok benda tu first time, kau tahu tak. Tak nampak dia melompat ke apa, tak ada. Tapi dia klip mata hilang. Tiba-tiba makin dekat. Tak ke seram kan? Macam ayah aku ni, dia boleh lah, dia dulu belajar silat. So adalah dia belajar boleh berubah orang tu macam dia dapat daripada mimpi lah kan. Lepas tu adalah macam dia belajar, dia bersilat tu, kalau ada benda-benda macam ni nak halau macam mana apa semua kan. So kalau budak silat, aku rasa ramai lah tahu benda-benda macam ni kan. So ayah aku keluar, aku tak tahulah ayah aku baca apa ke apa benda semua kan. Dalam rasanya setengah jam juga lah. Kita orang nak tengok luar pun ayah aku tak bagi. Aku cakap jangan buka tingkap. So kita orang memang tak tengok langsung. So dah tunggu. Tiba-tiba ayah aku masuk. Kita orang tanya macam, ya macam ni, dah settle ke? Betul, aku cakap dah, dia dah hilang, dia dah belah dah. Cakap senang betul lah lau kan. Tak ada, dia dah belah dah. Dia saja nak ngusik, nak macam, yelah kita orang daripada KL datang kampung saja. Dia nak muka dimah lah, sisi perkenalan lah macam tu kan. Saja nak mengacau. Lepas tu malam tu juga aku, adik aku, mak aku, kita orang dah tak adanya nak tidur macam jauh-jauh ke apa. Kita orang tidur dekat-dekat, masing-masing berkumpul satu tempat tu, kat ruang tamu tu. Tidurlah ramai-ramai kat situ lah. Ya Allah, malam tu memang aku rasa seram gila lah. Yang peliknya, dia macam kita orang satu family semua boleh nampak tau. Kalau seorang-seorang tu lain cerita. Ni macam dia memang betul-betul nak tunjuk. Mungkin dia nak tunjuk dia power ke apa ke kan. Sampai nak kejutkan orang ke, tak tahulah kan. Benda-benda macam ni kan suka mengacau. So habis settle tu, malam tu tidur kan. Boleh pula aku dah tengah malam tu aku macam tak tahan nak pergi toilet.
So tak adalah aku, tak ada maknanya aku nak pergi toilet. Aku tahan je lah sampai pagi. Lepas tu alhamdulillah tak adalah bunyi kena kacau ke apa, tak ada. So itulah kisah kedua. Aku nak kata seram, tak adalah, tak tahulah kan. Bagi aku memang seram lah. Kalau korang aku tak tahulah kan. So kita dengar kisah ketiga pula. Okey, masa ni terjadi waktu aku nak keluar jalan-jalan lah kan. Keluar jalan-jalan. Waktu ni malam tau, dengan family aku. Aku, laki aku and anak aku seorang. Okay, masa tu mall ni baru je lagi. Baru-baru lagi lah. Tak banyak kedai tak buka lagi. Okay, nama kedai ni nama mall ni Strand Mall dekat Kota Damansara. Okay, so masa tu kita orang dah sampai saja jalan-jalan kan, nak pusing-pusing dalam mall baru. So atas sekali tu ada panggung wayang tau. Panggung wayang tu JSC. Dia tak, aku rasa dah buka dah masa tu. Cuma tak ramai lagi orang lah nak datang kan. Sebab area Damansara ni kan ada Wan Utama, ada The Curve, ada Paradigm, Tropicana City Mall. So mana-mana tempat ni kau boleh tengok wayang tau. So masa tu Strand Mall ni macam baru-baru lagi. So tak ramai tahu and tak ramai lagi datang. Okay, masa ni masa malam kan. Okay, kita orang naik atas. Kita orang dah, dia pusing macam tu lah dalam mall tu. Kita boleh pusing macam tu dari hujung ke hujung. So aku jalan. Kebetulan masa tu dah, kita orang dah lapar tau. Kita orang nak pergi makan. Betul, aku nampak lah macam signage kat atas tu tulis apa, macam logo apa, food court, logo toilet apa semua tu kan. Okay, so aku macam susah nak cek orang, kita tak nampak food court kan. Okay, cakap abang jom pergi food court kan, tu kat depan tu je kan, belok kanan. Dia macam tulis food court, belok kanan. Lepas tu aku fikir, okay, mungkin food court dah buka lah kan. Yelah, kalau tak pekerja-pekerja dalam mall tu nak makan mana. So aku fikir macam okay lah kot, dah buka lah kot kan. So pergilah jalan-jalan dekat satu signboard tu. Lepas tu bila nak masuk ke kanan tu food court tu, aku perasan food court tu gelap tau. Aku macam takkanlah macam gelap kan, jom masuk dulu. So laki aku dah cakap Z, mall tutup. Mall tutup Z, food court tutup. So takkanlah tutup kan. Tengok macam signage tu macam berlampu tau. Area kawasan nak masuk food court tu pun macam berlampu. Takkanlah tutup kan. Aku macam jom lah tengok dulu. Lepas tu bila nak pergi tengok masuk kanan tu, okay, dia macam ada satu lorong ni, kita masuk kanan. So tepi ni dia macam ada ruang, ada lift. Okay, depan sikit daripada lift tu ada food court. So kita orang jalan je masuk, aku dah perasan food court tutup. Betul, aku macam tak apalah, jalan je lah, ada lift kan. Aku okay, tak apalah, turun bawah naik lift kan. Lepas tu masa tu aku membelakangkan lift tau, anak aku kat depan. So macam anak aku depan aku, ni laki aku. So aku pandang ke arah laki aku, so laki aku pandang ke arah lift. So macam laki aku tiba-tiba stop. Masa tu tiba dia stop. Aku macam, abang nak kenapa? Dia macam, jap, dia cakap itu. Lepas tu aku cakap, apa pasal? Aku pusing lah kan, aku pusing. Lepas tu laki aku cakap apa? Ada orang mengintai. Aku macam, yelah mestilah ada orang mengintai kan, ada lift kat situ. Aku macam malas nak fikir malas nak fikir bukan lah. Sebab yelah benda normal lah, ada lift orang turun naik kan, mestilah tengok kan. So aku macam, alah mungkin orang keluar daripada lift ke, dia tengok ke, dia mestilah nak tengok ada apa, mestilah dia mengintai sekejap. Lepas tu laki aku cakap apa, masalahnya orang yang mengintai tu, dia bukannya mengintai. Kalau katalah kau manusia betul kau akan mengintai macam keluar sekali dengan badan, macam tengok tak ada, masuk balik. Ini tak, lagi aku cakap dia mengintai keluar kepala je. Keluar kepala dengan cepatnya sampai muka pun macam tak nampak tau. Dia macam ni katakanlah ini dinding kan, dia macam
Macam tu. Faham tak? So macam aku malah nak fikir tak ada apa, aku malah nak fikir tak apa-apa lah kan. Lepas tu tak apa, aku aku panggil anak aku pergilah dekat, aku dah nampak dah food court tutup, tak apalah, aku pergilah dekat lift. Masa aku fikir, aku tengok, aku pergi dekat lift, ada satu pintu exit tau, kat sebelah lift tu ada satu pintu exit tu. Pintu tu berkunci. So aku fikir, takkanlah orang ni mengintai keluar daripada sini sebab ni terang-terang berkunci, dah mangga pula tu. So, tak apalah, aku tak fikirlah benda lain kan. Malah nak fikir bukan-bukan. Lepas tu aku fikir, okay, dia mestilah keluar daripada lift. Lepas tu aku tengok pintu exit tu, okay, dah berkunci semua. Aku pergilah menghadap lift. Lift, korang tahu tak, lift tu tutup. Maknanya lift tu tak function. Dia tak ada okay, dia button atas bawah tu tekan apa pun tak function. Lift tu macam rosak, macam tak hidup apa lagi tau. Lepas tu aku dah macam serius lah, biar betul kan. Bila dah jadi macam tu, baru aku sedar yang sebenarnya yang mengintai tu siapa, makhluk apa yang mengintai kita orang. Bila aku dah terfikir benda tu, tiba-tiba bulu roma semua naik tau. Lepas tu aku macam, apa benda ni kan. Lepas tu aku cepat-cepat aku panggil anak aku. Panggil, jom keluar. Tak apa, aku cakap lelaki aku, tak apa, kita tanya guide. Entah ada jalan lain ke belakang lift ke. Memang food court tu gelap, entah ada pintu keluar ke apa kat situ kan. Tak apa. Lepas tu aku cakap, kalau dah pintu exit tu kunci, pintu mana lagi? Masa ni aku macam, okay, aku tak nak fikir bukan lagi lah. Aku memang fikir positif lah. Aku positif ni mesti orang dalam mall kot, takkanlah tiba-tiba ada benda bukan kan. Lepas tu masa ni macam aku tak nak fikir bukan. Lepas tu jalan-jalan kan, carilah pak guide. Ada 71 guide ni, aku rasa di Nepal kot, Nepal ke Bangla, aku tak ingat lah kan. Tanya guide tu, itu food court lah tutup lah, berapa lama tutup? Lepas tu dia cakap, itu food court belum buka lagi lah, dia lama lagi, belum siap apa lagi. Okay. Lepas tu aku tanya, itu lift memang tak okey ke? Itu lift lah, dia cakap, itu lift memang tak elok apa lagi, belum siap apa lagi. Lepas tu aku macam, serius lah kan. Lift tak siap, food court pun tak siap. Lepas tu aku cakap, lagi satu aku tanya pasal pintu. Pintu tu memang kunci saja ke? Pintu exit tu? Pintu tu memang tak pernah buka. Aku cakap, sudah. So siapa tadi yang laki aku nampak? Itu nasib baik aku membelakangkan lift. Aku tak nampak lah. Kalau aku pandang depan, tiba-tiba dia menjengah macam tu. So macam masa tu kita orang terus, okay, dah fikir malam je janganlah datang mall ni. Kalau nak datang pun janganlah lepak atas. Masa tu masa mula-mula buka kan, tak yalah nak lepak atas ke apa. Lepas tu tertanya-tanya lah kan, siapa pula yang mengintai, siapa yang rajin sangat keluar kepala duk jenguk orang macam tu kan. Tertanya-tanya lah benda tu siapa. So bila fikir balik, atas tu memang tak ada orang, tak ada apa. Aku pun tanya adik aku. Masa tu adik aku pun baru lagi kerja-kerja kat situ. Dia kerja dekat panggung wayang JSC kat situ kan. Dia cakap, Kak Aziz, tingkat atas tu jangan cakap. Tingkat atas tu memang sentiasa ada benda. Macam ada je lah. Kalau macam pekerja JSC kan kadang pukul dulu kan, pukul 2-3 pagi baru balik kan. Adalah yang kena kacau ke, yang nampak dia tiba-tiba muncul kat tiang-tiang tu jenguk orang. Aku cakap, Astaghfirullahalazim. Memang tak tahulah nak cakap apa malam tu. Nasib baik kita orang balik rumah. Okay, tak adalah jadi apa-apa, benda tu tak diikut lah. Mungkin dia macam sajalah kan, nak bagi syarat macam tu, yang nak mengatakan dia ada kat situ. Apa pendapat korang untuk kisah aku kali ni? Seram ke tak? Bagi aku seram lah, sebab aku yang alami benda ni. Pengalaman ni aku nampak benda semua kan. Bagi aku seram lah. So kalau korang ada pengalaman lebih kurang macam aku, share lah. Jangan lupa komen kat bawah. So ini saja kisah kali ni yang aku boleh kongsikan dekat korang. InsyaAllah next time aku akan
share lagi pengalaman yang lain atau kisah daripada orang lain ke, insya-Allah. So jangan lupa like and subscribe channel aku. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.